رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمل بشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم Sulaiman fahimna ya arhamar rahimin. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya, maghfirahnya, keampunannya dan juga itqum minan nar, yang masih kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan, rahmat dan juga setiap malam yang Allah Ta'ala nak bebaskan hamba dia daripada api neraka. Dan juga masih lagi kita berada di dalam 10 hari akhir bulan Ramadan. Pada hari ini adalah hari yang ketiga dah. Hari yang ketiga 10 akhirnya bulan Ramadan yang kita pisah untuk nak cari-carikan usaha mengamal dan juga beribadat pada malam yang paling baik sekali, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala telah firman dan juga beritahu kepada kita kata adalah khairum min alfi syahrin. Adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Habis itu sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kita walau bagaimanapun tahun dulu sama juga pada tahun ini, kita tidak boleh nak beriktikaf dengan cara seperti mana Nabi SAW suruh kita untuk carikan Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Tapi kita tidak kuasa, tidak orang panggil kata sempat untuk nak beriktikaf di masjid kerana sebab COVID-19 ini. Tetapi kita boleh juga nak ambil cara yang sama, iaitu kita kurung tubuh kita sendiri ataupun tetapkan tubuh kita dalam rumah Allah Ta'ala untuk beribadat. Tapi tahun ini kita tidak boleh, maka kita usahalah kurung tubuh kita sendiri dan juga hati kita lah yang penting. Di mana bucu tempat sahaja dalam rumah kita setiap malam, dan juga memenuhkan malam itu dengan kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Bucu rumah mana, bucu mana hak kita duk semaya sokmo. Musalla kita, kita semaya, kita baca Quran, kita berdoa, kita beristighfar dan juga kita infak, bersedekah pada malam-malam setiap malam ini yang kita akan bersama lagi lebih kurangnya 6 malam ataupun 7 malam lah. Boleh jadi dia telah lepas dah Lailatul Qadar, tapi boleh jadi bukan juga. Yang paling pentingnya kita usahalah. Kalaulah 3 hari kita rasa kata kurang lagi beribadat, beribadat ataupun taat kepada Allah Ta'ala, maka kita ada peluang lagi. Kita ada masa lagi selepas daripada ni, kita usahalah. Banyaklah. Usahalah setiap malam ada orang mengata segala jenis ibadat kita. Semaya pun kita semaya. Baca Quran pun kita baca Quran. Doa pun kita berdoa, istighfar pun kita istighfar, dan juga infak, sedekah pun kita sedekah setiap malam juga 10 akhir pada bulan Ramadan ni insya-Allah. Maka kalaulah siapa yang dia duk amal dah pada malam awal dah, malam 21, 22, 23 semalam dan juga malam ni 24, esok 25, insya-Allah kalaulah kita usaha boleh nak long tun 10 hari ya. Long tun
Orang panggil kata musim redu hengkal long tun dengan Allah Ta'ala. Tak ada lah masa mana yang paling kita nak boleh. Orang panggil kata laba sekali malaikat 10 akhir pada bulan Ramadan. Orang yang nak jadi penega, jadi nak terkit, dia kena cari masa yang paling orang panggil kata buat dia dapat kamrai ataupun laba banyak sekali, ataupun tempat mana yang boleh buat perniagaan dia. Sama juga kita senang pendengar adalah orang yang beriman sedang buat perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang masa mana yang kita nak buat niaga dengan Allah Ta'ala dengan kita penuhkan ibadat, kita long tun buat ibadat, dan juga kita nak boleh kamrai mahasan iaitu 83 tahun. Lebih baik daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 83 tahun. Itulah kita insya-Allah usahalah tinggal lagi beberapa hari, jangan kita main-main. Bagi siapa yang dia kurang dah, tak erak mana dah mayat pada awal bulan Ramadan, inilah masuk untuk kita nak baiki, untuk kita nak ketua kita. Kalaulah awal kita lemah tapi akhir kita gagah beribadat kepada Allah Ta'ala, itulah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dan juga akan terima amalan itu. Kerana Nabi SAW sabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu telik tengok kepada akhir, hujung-hujung amalan ataupun masa yang dia beribadat itu kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini kita akan sambung pengajian kita ataupun siri kita yang untuk nak kenalkan ciri istimewa Kuan Pisit hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum daripada tu kita akan nak Ustaz Ramli boleh ucap sikit kepada sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang sedang duduk dengar di rumah, insya-Allah falyatafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada kaum muslimin, muslimat dan as-saimin, as-saimat. Mari kita sama-sama ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala taruh umur kita lagi untuk kita berpanjang pada bulan yang mulia ini. Kita dah sampai kepada akhir daripada Ramadan, yang mana kita dah lalu 23 hari dah sampai hari ini. Mana kata kita ada lagi 7 hari ataupun 6 hari sahaja. Ini masa untuk kita nak berniaga, masa untuk kita nak bersungguh-sungguh dalam ibadat ni, itu masa dah nak tinggal kita dah. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada kita semua ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Walaupun ayat ini tak khusus kepada bulan Ramadan, akan tapi apabila diseru kepada benda kebaikan, Ramadan lah yang lebih aula lagi untuk seru kita kepada akan ibadat yang lebih mulia ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu cepat-cepat menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Yang mana bulan Ramadan, bulannya ampun dosa kita semua. Betul dengan ayat di sini, cepat-cepatlah kamu menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar semua bahawasa Nabi kita bersabda, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan hal keadaan beriman dan harap pahala, diampun dosa kepada dia hak lepas dah. Betul dengan hadis ini, dengan ayat Al-Quran ini, semua ini hendaklah kita semua ni segera untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lagi 7 hari ataupun 6 hari. Kerana Nabi kita kata lagi dalam satu hadis untuk nak berita mengeri, berita takut. Celaka bagi siapa yang keluar daripada Ramadan tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita sekali ini. Lalu tu kita ni tiap-tiap malam yang lalu, tiap-tiap masa yang lalu kita daripada Ramadan ini, mintalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan ni jemput kita jadi orang yang diampun, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita jadi orang yang diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua hak lepas dah. Makna kata kita keluar daripada bulan Ramadan seperti bayi atau seperti budak kecil yang baru beranak, putih luh, tidak ada dosa walaupun sedikit pun. Ini yang kita harap pada Ramadan tahun ini. Allah gaya lagi kepada kita, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak merdekakan hamba dia daripada api neraka,
Demikian itu pada tiap-tiap malam, bukan 10 akhir dah. Kita biasa dengar hadis yang orang kecil-kecil ataupun hadis yang tak pernah sahih mana, hadis yang dhaif, iaitu 10 akhir ni khusus kepada Tuhan nak merdekakan hamba dia pada api dan bukan dak. Hadis yang sahihnya iaitu Allah sebenarnya nak merdekakan hamba dia dari api neraka sejak hari yang pertama Ramadan lagi dah. Tiap-tiap malam kita ni minta kepada Allah SWT, Tuhan ni cabut kalau ada nama kita di daftar orang yang kena masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Tuhan, Allahumma atik riqaban, kita doa sama daripada kunut witir kita ni. Wahai Tuhan kami, merdekalah kami dan keluarga kami dan ibu bapa kami dan semua para al-muslimin al-mukminat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak kuasa nak tahan walaupun satu saat, satu detik saja daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kita nak tahan? Kita biasa dengar buat darah Nabi ni hak kena paling ringan sekali dah. Paling ringan sekali hak kena azab pada api neraka, ambil bara saja. Bara sebiji saja letak di tapak kaki, gelegak otak dia. Bagaimanakah kita nak tahan daripada api neraka yang nyala-nyala, yang panas-panas penuh, yang liputkan tubuh kita. Kita tak kuasa cerak dah. Hendaklah kita ni segera kita minta Tuhan ni cabut nama kita daripada golongan orang yang kena masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Tuhan sama-sama Tuhan ni jadi kita keluar daripada Ramadan super dengan bayi yang tidak ada rasa walaupun sedikit pun, super dengan ketah putih ni. Kita keluar Ramadan wih putih sungguh. Kita nak mula sebulan pula. Kerja amalan kita usaha jangan ada walaupun titik sedikit pun titik hitam, kerana itu tanda kata kita dah dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita minta pada hari ini, hendak segera kita menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan masuk dalam ruang kita. Silakan Ustaz Mukhlis. Alhamdulillah, itu sebagai nasihat umum lah untuk kita tambahkan semangat dan juga untuk sebagai jadi tazkir, peringatan kepada senang pendengar dan juga sama ada kepada saya kedua sendiri. Tazkir, peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah benda yang boleh beri manfaat kepada orang yang beriman. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sedang pendengar penonton ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita akan sambung pada hari ini syiri keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bilai lah. 2 minggu yang dulu tu banyak mana dah yang kita kecek, dan juga tidak bilai, tidak ingat kata berapa perkara dah. Tapi kita akan sama pada hari ini beberapa syiri yang nak tunjuk kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada benda ini dan juga benda ini tidak ada pada nabi yang lain. Kerana kita dah buat bandingan dulu kata apa sahaja yang Allah Taala beri mukjizat kepada Nabi Adam. Dan juga mukjizat itu ada juga pada Nabi Muhammad. Gapo yang Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada Nabi Musa, wi kepada Nabi Isa, wi kepada Nabi Sulaiman, wi kepada Nabi Nuh, Nabi Idris, semua itu pun Allah Taala beri sama juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bukan melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya, ketua bagi sekalian rasul Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga wa khatamun nabiyyin, sebagai nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Maka hari ini kita akan sambung di antara ciri yang Allah Taala beri kelebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada nabi yang lain. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala beri beberapa karakter ayat pada akhir suratul Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat ning beri ayat ning kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 ayat akhir. 3 ayat akhir pada surah Al-Baqarah, dia seolah-olah daripada kanzun, daripada gapo orang panggil kanzun ni, klang lah orang panggil. Pak sipai bare ataupun satu bekas yang penuh dengan harta yang berharga lah, yang duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita dah baca semua pada setiap petang dan juga setiap pagi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sehingga seterusnya. Ataupun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat 3 ayat ini adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turun fiksik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad, adalah hadis yang
Hasan, Nabi kata u'titu khawatima suratil Baqarah min kanzin tahta al-arshi lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Allah Ta'ala telah beri kepada aku. U'titu, aku telah dapat diberikan kepada aku. Pia beri, Allah Ta'ala beri. Beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiksiknya khawatim, khotel, ayat 3 ayat yang khotel tutupkan suratul Baqarah ini, dia adalah salah satu benda ataupun orang panggil benda yang berharga sekali yang duduk di bawah arasy Allah Taala itu beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak biasa beri kepada nabi mana-mana sebelum daripada aku, Nabi Raya. Ning di antara syiri kuampisik yang Allah Subhanahu wa taala beri. Seterusnya lagi kita nak perginya, di antara kuampisik yang Allah Taala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juganya, iaitu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umum kepada setiap manusia yang berada di dalam dunia ini. Kalaulah kita tengok kepada dakwah para nabi dulu, Allah Ta'ala hatta Nabi Nuh kepada kaum dia saja. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi ibudullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Huda. Hatta kepada kaum dia saja. Allah Ta'ala hatta Nabi Saleh kepada kaum dia Thamud saja. Wa ila Thamuda akhahum Huda. Hatta kepada kaum dia saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta Nabi Lut. Dan juga hatta Nabi Syu'aib, hatta kepada kaum dia sahaja. Wa lutan idh qala liqaumih. Dan juga wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Itu para nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa, Nabi Musa sendiri pun Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi Musa Isa ni mari dakwah kepada kaum dia sahaja. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah dia, hijau dakwah sebarkan agama Allah Ta'ala ni masuk belaka. Bukan hanya sekadar manusia sahaja, tapi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada manusia juga dan juga kepada para jin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran kata, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah Ta'ala yang dihantarkan kepada kamu semua. An-nas ini masuk orang Arab dan juga masuk orang yang bukan Arab. Masuk orang yang hari tu yang jadi orang Seledah dan juga bukannya orang Islam. Masuk belaka. Satu lagi ayat kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi mari ni adalah dakwah dia untuk nak sebarkan rahmat kepada sekalian alam yang berada di dalam dunia ini. Itu nak tunjuk kata dakwah Nabi ni umum, masuk bih. Masuk belaka. Sehingga jin pun mereka dengar dan juga turut patut kepada Al-Quran yang Nabi SAW dakwah juga. Allah Ta'ala kata pada mana, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." Dengar ayat Quran dah klik sebar kepada kaum dia. Dan juga Nabi SAW bersabda kata bala mana, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Telah beri kepada aku, Allah Ta'ala beri kepada aku 5 perkara. Yang mana 5 perkara ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tak biasa beri kepada nabi-nabi mana sebelum daripada aku. Di antaranya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffah. Aku ni hatta mari dibangkitkan kepada kaumku sungguh. Tapi hantar juga kepada manusia semua kafatan yang berada di dalam dunia ini. Dan juga di antara syiri lagi yang tunjuk kata ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad. Gapa dia? Aktsarul anbiya'i tabi'an. Orang yang nak ikut banyak sekali. Tak ada nabi mana semenjak Allah Ta'ala latihkan mereka jadi nabi, melainkan Nabi Muhammad kita sahajalah yang ada pengikut yang banyak, pengikut yang banyak.
Nabi Nuh alaihi salam, dakwah dia lama mana? Sedang pendengar penontonnya kita dah dengar 2 halaqah dulu. Dakwah dia itu 950 tahun. Tapi riwayat yang sebut kata orang yang terima dakwah Nabi Nuh alaihi salam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya sekadar tak sapa kepada 100 orang saja. Bahkan isteri dia, bahkan anak dia sendiri pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga. 950 tahun sedang pendengar. Lama masa ini. Bahkan Nabi kita SAW Allah Ta'ala hantarkan dia, menjadikan Nabi dia. Hanya dakwah kerja dakwah sahabat Islam 20 tahun ya. Tapi orang yang terimakan dakwah Nabi dan juga beriman, masuk Islam, beriman kepada Allah Ta'ala ni afwajan. Ramai sekali. Maka ini adalah syiri kuapisik yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi yang orang ramai sekali ikut dia. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Allahu akbar. Aku sebagai nabi yang ramai sekali pengikut pada hari kiamat. Hari kiamat pengikut hak ramai sekali. Jamnuan putih tam. Orang yang beriman, orang yang ikut Nabi, ikut turut Nabi SAW, hak ramai sekali, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tu yang kata, Nabi kita adalah, kalau banding dengan Nabi Nuh, tak nak kacik dah. Dan juga Nabi Musa sendiri, Nabi Isa sendiri, Nabi kita lah sebagai umat dia ataupun orang yang jadi pengikut dia, yang ramai sekali pada hari kiamat. Banggalah kita, hai sekalian, umat Nabi Muhammad SAW. Kita pada hari ini, kalau kita hidup dalam dunia ini dan juga ikutkan sunnah, ikut sunnah Nabi SAW, kasih kepada Nabi, ikut belajar dan juga ikut amal menurut sunnah Nabi SAW, kita adalah pengikut Nabi insya-Allah pada hari kiamat. Kerana hari kiamat Allah Ta'ala akan panggil setiap manusia bersama dengan ketua dia, punam dia. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Allah Ta'ala kata, pada hari itu kami akan panggil setiap manusia, mari datang bersama dengan pemimpin, ketua fok dia. Pia pemimpin kita? Kalaulah bukan Nabi Muhammad SAW. Habis itu banggalah kita. Hai sekalian umat Nabi Muhammad, kita hari ni lahir wanak mari jadi umat Nabi Muhammad ni, orang panggil kata fisik taruh mana dah kalau nak banding dengan umat lain. Kerana sehingga Nabi Musa alaihi salam sendiri pun tiap menangis dengan sebab apa? Dengan sebab umat dia boleh masuk syurga sikit banding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita kena bangga dan juga usahalah hidup kita dalam dunia ni buat balah mana we jadi tabi'an. Tabi'an orang yang nak ikut Nabi SAW. Tak boleh kita nak jadi pengikut orang hak titam Nabi pada hari kiamat. Hak Nabi kata, Yaumal qiyamah. Malaikat dunia ini kita mula dah jadi pengikut Nabi. Pas nak jadi pengikut Nabi ni buat balah mana? Kena kenal Nabi yang pertama. Kena ngaji sirah Nabi. Kena kenal. Hari ni kita kata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata dengan mulut. Kita dengar dengan telinga kita setiap 5 waktu yang kita dengar daripada sahabat ataupun kita kata dalam mulut kita, dalam tasyahud, dalam tahiyat kita, dalam solawat kita tu. Tahu mana yang kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak mana kita kenal Nabi kita, banyak mana dah semenjak lahir sampai kepada mati. Kita kenal Nabi kita tahu mana. Dan juga yang keduanya, apabila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kasih kepada dia dan juga kita akan usaha nak turut benar-benar yang baik. Akhlak yang baik. Ibadat yang molek yang telah diamal jadi contoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita baru nak jadi pengikut yang sebenar dalam dunia ini dan juga insya-Allah sehingga sampai kepada kiamat. Dan juga lagi syiri istimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dah royak pada minggu dulu tapi nak ayat sekali lagi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nusira birru'bi masirata syahrin. Allah Ta'ala telah beri satu perasaan takut dalam hati orang yang jadi satru kepada Nabi dan juga orang Islam.
Nabi dan juga orang Islam apabila nak perang, nak buat songkram, nak lawan dengan Quraisy, nak lawan dengan satru mana-mana, masirata syahrin. Nabi keluar sebulan nak sapa. Misalnya kata keluar hari ni, sebulan lagi nak jumpa dengan satru Islam, prakot wah, dalam hati, dalam jiwa, dalam orang panggil dalam hati orang yang jadi satru Islam ni, sebulan lagi nak jumpa tu, ada perasaan takut dah. Sebulan lagi, 30 hari. Ini Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak hurailah kerana kita dah royak. Dan juga di antara syiri laginya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri bumi ini cuci sehingga umat Nabi Muhammad boleh nak maya, boleh nak sujud, boleh nak ambil tempat mana-mana tempat untuk mereka sujud dan juga semaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi SAW kata, "U'titu khamsan." Aku telah beri 5 perkara yang tak biasa beri 5 perkara ni kepada Nabi mana-mana sebelum daripada aku. Di antaranya, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu as-salah falyusalli." Bumi ini telah beri kepada aku ini cuci dan juga boleh sujud, boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka seorang mana, kalangan mana daripada umat aku, siapa waktu semaya kepada dia, maka semayalah. Duk dalam nak, carilah tempat hang apa kata tidak ada najis. Cuci sikit, cuci dah. Biasa cuci dah. Kalaulah manusia tak pergi letakkan benda cemar pada tempat itu. Melainkan beberapa tempat yang telah larang, jaminnya tak boleh pakai semaya. Dan juga atas kubur tak boleh semaya. Tempat mana-mana, kalaulah tidak ada benda cemar, manusia pergi letakkan, boleh kita nak semaya dan juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga di antara laginya, Allah Ta'ala beri umat Nabi Muhammad ini boleh makan harta ghanimah, harta yang rapah daripada peperangan yang orang kafir tinggal di dalam medan perang. Boleh. Boleh. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Iaitu dihalalkan kepada aku, umat aku ini, boleh nak makan harta ghanimah, harta rapasan yang dapat daripada perang, yang mana ini tidak biasa izin, tidak biasa halalkan kepada Nabi mana-mana sebelum daripada aku. Itulah di antara syiri yang pertama yang saya nak buat kesimpulan. Dan di antaranya, satunya khawatim surah Baqarah, kita pergi belajar. Lepas ini kita jangan baca sekali pagi petang saja, kita cuba belajar. Dan juga dakwah Nabi umum kepada sekalian manusia dan juga sehingga kepada jin. Dan juga Nabi adalah orang yang ada pengikut yang banyak sekali. Dan juga Allah Ta'ala beri perasaan takut semenjak sebulan lagi nak jumpa dengan Nabi dalam peperangan dan juga masjid yang cuci. Dan juga halalkan ghanaim, harta rampasan yang dapat daripada peperangan. Maka kita akan serah kepada Ustaz Ramli pula. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Setiap pendengar semua, kita sambung lagi tentang kelebihan ataupun khususiat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada daripada para al-anbiya yang dahulu. Maka di sini saya nak sebut lagi 3 perkara untuk kita gilirkan antara saya dan Ustaz Mukhlis. Di sini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bagi khususiat ataupun khasais kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita tidur bangun dalam keadaan kenyang. Hal ni khususiat juga. Kita ni tidur kalau tak makan lapar cerak dah. Hal ni biasa. Biasa manusia ni kalau tidur dengan lapar, bangun kau lapar lagi. Kita tidur kau kenyang, bangun lapar biasa. Kerana perut kita ni ada proses nak makan habis. Akan tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak serupa. Saya buat di sini boleh kita kata mukjizat terbagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita tidur, Nabi kita bangun dalam hal keadaan kenyang. Satu hadis di sini daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqin. Nabi kita pernah lari daripada puasa berhubung 2 hari. Al-wisal di sini itu puasa berhubung 2 hari. Mana kata kita puasa sampai waktu maghrib tak buka. Kata ni tak apa, aku ragah lagi. Jangan tak buka, nak sampai 2 hari buka sekali. Nabi lari. Lari apa? Rahmatan lahum. Mula jadi kita gagal sungguh. Tapi saya tak say sebab sia belah pada tubuh kita.
kita dah suragah. Tapi tubuh kita rusak dah. Lepas tu lah rahmatallah sia belah kepada tubuh kita. Faqalu, sahabat kata, tanya Nabi. Sebab biasa tengok Nabi ni puasa sama 2 hari. Faqalu innaka tuwasilu, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu puasa sama ni? Nabi jawab kata, inni lastu kahayatikum. Aku ni tak serupa dengan fakmu. Iaitu dari segi kekuatan yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama. Lalu Nabi kata, inni yut'imuni rabbi wa yasqin. Sesungguhnya aku ni dibagi makanan kepada aku oleh Tuhan aku dan dibagi minumnya kepada aku. Allahu akbar. Ini satu mukjizat, satu khasais yang tuju kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada daripada para al-anbiya yang dahulu dan tidak ada kepada manusia lain. Semua orang yang makan kenyang tidur bangun lapar. Lebih lagi kalau tidur dengan lapar bangun, kau lapar serak dah. Nabi kita tak. Ini khususiat juga. Allahu akbar. Lalu itulah banyak hadis lain supaya ke mana iaitu pakat tanya Nabi, faqala lahu rajul minal muslimin, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Kamu wahai Nabi, puasa sambung ni. Dah. Sebab Nabi lari. Karena sahabat ni kalau ada keliru gapo dia tanya selalu. Dia tak mau mikir seorang dak sahabat. Ya ada gapo tanya selalu. Karena Nabi lari satu perkara, Nabi buat satu perkara. Perbuatan Nabi gi canggah kemari, tak serupa dengan perintah Nabi. Tanya selalulah. Nabi lari kata jangan puasa sambung. Sahabat tengok tadi, Nabi biasa puasa sambung tak makan. Ada. Orang buka belakang je tak buka. Tanya Nabi. Nabi kata, "Tak, aku ni tubuh aku ni kekuasaan tak sama dengan fak kamu." Lalu itulah kita tengok dari satu hadis lagi ni, Nabi kecek dari segi kekuatan Nabi ni tu hewi kata dia ni. Mulai jima isteri dia semalam ni 7 orang 8 hari boleh. Ni atas tu hewi kekuasaan Nabi tak sama dengan orang lain. Lalu itulah Nabi kata, inni lastu kahayatikum. Aku ni tak serupa dengan fak kamu. Tubuh aku tak serupa. Di sini kekuatan tu bagi tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini termasuk juga iaitu mukjizat Nabi ataupun khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama bagi makna di sini iaitu Tuhan bagi makanan, bagi minuman kepada kami di sini iaitu di segi Nabi kita ni. Tuhan bagi ilmu kepada Nabi ni, sehingga Nabi ni duk sibuk dengan Allah SWT, sibuk dengan ilmu ni, tak rasa nak makan, tak rasa nak minum. Kemudian juga makna lagu tu iaitu yang dikata oleh Imam Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lain lagi, iaitu di segi maknawi dia panggil. Iaitu kerana tubuh kita ni lapar biasa ya lapar. Kalau Nabi tubuh innama ana bashar mislukum. Nabi kerana aku ni serupa dengan kamu, manusia biasa. Bukan jadi malaikat tak Nabi ni. Bukan jenis jin. Jenis manusia, jenis kita lah. Kena makan, kena minum, kena masuk tandas. Biasa. Lalu itulah Nabi kita ni duk sibuk dengan Allah SWT, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kehebatan Tuhan ni. Jadi rasa kenyang, tak lapar. Ini salah satu makna. Boleh juga nak bagi makna lagu tu. Tak apa. Ini nak ayat kata khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya iaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mulia yang hebat sekali. Tidak ada lagi di antara manusia termasuk para al-anbiya lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah. Tuhan ayat kata walaqad karramna bani Adam. Tuhan muliakan anak Adam ni manusia umum. Kalau pergi dengan jin dan binatang, di antara manusia, siapa orang yang paling hebat sekali itu? Khatamul anbiya, khatamul an-nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebut ada satu hadis yang Nabi kita cerita pada malam Nabi kita pergi Isra al-Mi'raj. Hadis ini yang dicerita oleh Anas bin Malik qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bihi muljaman musraja fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allah minhu qala farfadda araqa. Hadis ini Nabi cerita kata malam yang Nabi kita pergi Isra al-Mi'raj.
Malah tu hewi gapo kata Nabi. Sebab jadi kenderaan naik. Karena manusia tak kuasa nak pergi ada semalam dulu orang Kelisa. Malah tu lah mai ada Mekah, pergi ada Baitul Maqdis, naik ke langit, turun semula, klik semula pula. Guna semalam tak ada alat masa tu. Kapal tak ada lagi. Naik kuda, guna-guna sebulan dah kata. Pada klik pula nak ke langit, tak boleh jadi. Lalu tu dah satu binatang yang Tuhan buat untuk Nabi, untuk para al-anbiya, namanya al-buraq. Apabila siapa kata Nabi ni? Karena buraq ni rupanya tinggi, kerana guna dengan para al-anbiya dulu tubuh besar. Siapa Nabi ni? Tubuh kerana Nabi sendiri. Umat Nabi ni umat yang terakhir, umat yang paling halus sekali dah kata. Halus sekali kita ni yang kena. Kalau barang Nabi ada 70 setahun ni ada 5 lapis umur dah kata. Ada 10 lapis umur tinggi benarlah besar. Ada. Buraq besar juga. Lalu tu Nabi nak payah. Dan kalau kita banding binatang, kalau kita tak biasa naik, ia tak jinak kita ni, nak naik payah juga. Sebab itulah. Fastas'aba alaihi, Nabi tak nak payah. Mudah kata, Buraq tak boleh Nabi naik, dah kata dah. Naik boleh. Katalah Jibril kepada dia, faqala lahu Jibril. Kerana Jibril duduk dengan Buraq semua. Tiap-tiap kali Nabi lain naik, Jibril duduk sekali semua. Dia kata, Abi Muhammadin taf'alu hadha. Muat dengan Nabi Muhammad lagu ni kena? Tanya. Tanya kata kepada Buraq saat ni. Jibril kata, fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allahi minhu. Tidak ada siapa yang biasa naikmu lebih mulia daripada orang ni. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jibril kecek dah. Orang yang mulia sekali daripada para al-anbiya. Tak bagi manusia biasa dak. Ni para al-anbiya. Di sini ulama bagi tahu kata Buraq ni sebagai kenderaan kepada para al-anbiya. Nabi kita hana ini nabi yang mulia sekali. Fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allah minhu. Buraq dengar lagu tu rak farfadda araqa. Genah tubuh merata, mudah-mudah. Allahu akbar. Nak ayat kata Nabi kita, Nabi yang mulia sekali daripada Nabi-Nabi yang dahulu. Kerana banding manusia ni juga Nabi kita ni orang yang mulia sekali, hebat sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi kita kata sendiri, ana akramu waladi Adam ala Rabbi wala fakhr. Allahu akbar. Wala fakhr. Nabi kata akulah orang yang mulia sekali daripada anak Adam, daripada manusia dah. Aku yang mulia sekali adalah. Nabi kecek ni bukan sebagai nak akid tubuh dia, tidak. Nak goyak hak sebenar hak Tuhan bagi kepada dia. Lalu tu wala fakhra, bukan takabbur dak. Ada. Kita kadang-kadang kita ada sungguh gapo kita boleh goyak boleh. Goyak bukan niat takabbur dak. Sebab orang tanya siapa yang pandai masalah ni? Kita pandai senyap tak boleh. Kerana orang ni kalau dia berhajat kita goyak. Akulah pandai masalah ni, boleh goyak. Ada. Nabi sepatu juga. Kerana Tuhan bagi kemuliaan, kehebatan kepada dia ni takwi kata Nabi lain, Nabi kita mesti sebut ana akramu waladi Adam. Aku orang mulia sekali dari segala anak Adam. Wala fakhr, bukan nak takabbur dak. Allahu akbar. Siapa lagi lebih hebat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Satu hadis lagi yang Nabi sebut panjang dia ni. Sebut 1, 2, 3 kehebatan dia. Kita nak ambil selalu. Innallaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia. Dijadikan aku hak baik sekali. Allahu akbar. Semma ja'alan firqataini faja'alani fi khairin firqatan, dan dijadikan dua puak pula. Tuhan ambil aku ni tak puak hak hebat sekali, hak baik sekali pula. Dan puak hak hebat sana ni terbagi jadi kelompok-kelompok itu kabail pula. Jadi pau-pau pula. Nabi lah kabilah yang paling mulia sekali, paling hebat sekali. Dan daripada kabilah sana ni ada beberapa ummah. Ummah Nabi yang paling hebat sekali, yang paling comel sekali, paling elok sekali. Nabi kata fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsa. Allahu akbar. Nabi lah yang paling hebat sekali, tubuh dia dan ummah dia. Allahu akbar. Ada dah. Sudah peringat semua
kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu akramul khalqi indallah, iaitu makhluk yang paling hebat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala hak ni berkata nak tunjuk kehebatan Nabi. Dia bersambung di sini iaitu Allah Subhanahu wa taala pegu nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran banyak-banyak tempat, bukan setempat dak. Allahu akbar. Emo dari segi taat, emo dari segi maksiat, emo dari segi fardu ahkam. Semua tu demi nak muliakan kuasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, qul atiullaha war rasul. Katalah Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Apanya hebat kan sebut lagu ni. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, pegu nama Tuhan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mulia kepada Nabi kita ni. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Maknanya ayat lagu ni. Dan man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi, pegu selalulah. Allahu akbar. Mereka itu bersama dengan orang yang dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, piwati para al-anbiya, as-siddiqin orang benar, asy-syuhada orang mati syahid, as-salihin orang salih. Allahu akbar. Pegu nama Allah dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, telah jaya hal kejayaan yang paling hebat, paling besar sekali. Pegu nama Tuhan dengan nama Nabi. Kalau kita pegu dengan nama Nabi ni hebat cekak dah kita ni. Kalau pegu dengan nama Nabi, bagaimana kita manusia pegu dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang lebih hebat lagi kalau dia pegu lagu ni. Allahu akbar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, itu ayat ni. Dan Allah kata lagi di segi Tuhan nak fardukan satu fardu, wa adzanum minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbar. Allahu akbar. Pegu nama Allah dan nama Rasul. Dan ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata gapo Tuhan minta, hak Tuhan suruh kita buat. Gapo hak Nabi kita suruh, Nabi kita buat contoh, kita buat. Ini terima perintah, terima seruan. Allahu akbar. Pegu nama Allah dan nama Rasul. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat Allah, jangan kamu khianat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegu semua. Kita tak pernah dengar dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pegu nama dia dengan nama Nabi yang dah tak ada. Kalau ada, kita tak kata ini khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tak ada lah kita kata ini adalah khususiat, benar keistimewaan yang terbagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun 'adzim. Dan siapa yang deraka kepada Allah dan deraka kepada Rasul, pegu semua. Emo dari segi perbuatan, emo dari segi ibadat, emo dari segi larangan, pegu dengan nama Allah dan nama Rasul. Nak muliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara tersebut saat ini itu adalah khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dengar lagi seterusnya pada Ustaz Makhrij tadi. Persilakan. Alhamdulillah, itu yang kita dengar, khususiat, banyak khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita rasanya ada banyak lagi. Ustaz Ramli siapa muka berapa dah kita? Lah ni 142. 142. Sebenarnya kita ini adalah 400 muka. Maka kita insya-Allah ada masa boleh jadinya, kalau lah tak nampak nak mulai pada minggu depan, boleh jadi ada luar lagi satu halaqah yang kita akan berjumpa insya-Allah. Walau bagaimanapun kita sambung.
Di antara ciri juga istimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu asy-syafa'atu al-'uzma. Syafaat yang besar sekali. Tidak ada syafaat mana-mana Nabi yang besarnya syafaat pada hari kiamat melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi yang kata wa'utitu asy-syafa'ata dan juga aku asy-syafa'atu dan juga aku diberikan kepada aku itu syafaat. Ibnu Katsir dia kata ai asy-syafa'atu al-'uzma, syafaat yang paling besar sekali. Syafaat yang pada hari kiamat ni sedang pendengar pakat setiap orang pakat nak tolong belaka, pakat nak cari orang yang kata satu benda yang boleh nak tolong dia, selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Pakat lagi cari pucuk belaka. Lagi cari kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai abul anbiya, bapa kepada sekalian sekalian nabi-nabi. Nabi Adam kata, walaupun aku adalah sebagai pak kepada sekalian kamu, hei manusia semua, tapi aku ada kesalahan. Nafsi, nafsi. Aku buat salah kepada Allah Ta'ala. Makan satu buah daripada pohon kayu yang Allah Ta'ala kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Makan bersama dengan Siti Hawa. Kena tipu di syaitan. Sehingga akhir sekali kena hamat daripada api neraka. Dan juga berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Salah. Nabi Adam yang kata, nafsi, nafsi. Masing-masing pribadilah. Pergi cari orang lain. Pergi cari kepada Nabi Nuh. Pergi cari kepada Nabi Ibrahim. Pergi cari kepada Nabi Musa. Nabi Isa. Tak ada siapa yang boleh beri sikit abuk syafaat pada hari kiamat. Sehingga mari cari Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, ana laha, akulah orang yang boleh beri syafaat ini kepada kamu. Allahu Akbar. Habis itu senang pendengar penonton, kita ni adalah umat Nabi Muhammad. Orang yang ada syafaat oleh tangan yang besar sekali. Nabi yang kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi ni Allah Ta'ala doa mustajab setiap orang Nabi. Nabi Nuh doa, Allah Ta'ala terima. Nabi Musa doa, Nabi Isa doa, Nabi mana-mana doa, Allah Ta'ala terima selalu doa. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun. Tapi setiap orang Nabi ni pakat guna bonah ni semenjak dunia ni lagi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafi'an li ummati yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Tapi Nabi kita Muhammad yang kata pada mana? Aku tak sepakat lagi doa mustajab ni. Tak saya minta lagi mana-mana benda yang nak minta kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala terima doa aku semenjak dunia ni. Tak saya. Ikhtaba'tuha. Aku taruh. Taruh untuk nak pakai syafaat ini, doa ini untuk berdoa kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah Ta'ala beri syafaat kepada umatku. Allah. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat Nabi yang Nabi SAW telah sediakan syafaat untuk nak beri kepada kita. Taruh satu doa yang mustajabah untuk nak minta doa kepada Allah Ta'ala pada kiamat. Ya Allah, tolonglah, beri syafaatlah, selamatkanlah umatku daripada api neraka. Kita tidak ada perasaan ke kita nak jadi salah satu orang yang dapat syafaat daripada Nabi SAW. Nak kedak syafaat daripada Nabi. Soalan yang pertama sekali kita kena tanya, kata kita nak kedak syafaat daripada Nabi ni. Kalau jawab P, dia adalah kata kita nak syafaat daripada Nabi SAW, kita kena cari jalan. Kata, dunia ni buat balas mana untuk kita nak boleh dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Di antaranya sedang pendengar, banyaklah kita salawat kepada Nabi SAW. Banyaklah salawat kepada Nabi SAW. Pia yang banyak salawat kepada Nabi di dalam dunia ini, dialah sebagai orang yang akan dapat syafaat banyak sekali daripada Nabi SAW pada hari kiamat. Panak kau tak say? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat Nabi kepada Nabi SAW lebih banyak. Jangan jadi orang yang kedekut, orang yang kupik, orang yang Nabi kata al-bakhil. Orang yang karik kupik tu. Karik dia, kupik dia. Pia. Orang yang telah disebutkan nama Nabi SAW dia dengan masuk dalam telinga dia. Tapi dia tak selawat kepada Nabi SAW. Ini orang yang Nabi kata al-bakhil. Orang kupik, kinyau. Orang yang terani tisut.
orang yang malah bersalawat kepada Nabi SAW. Habis tu salawat, kalau kita ada peluang, kita tengok salawat ni banyak faedah dia. Faedah gapo? Kita salawat kepada Nabi ni ada faedah gapo? Banyak. Nah, banyak benar faedah dia. Di antaranya dapat syafaat daripada Nabi SAW. Habis tu kita kena sebutlah nama Nabi kita banyak. Kita tak ada jumpa dengan Nabi SAW. Jauh lah, kalau kira jauh lah dari kita. Tapi dengan kita ingat kepada orang jauh ni, orang jauh boleh tolong kita pada hari kiamat. Tapi hari ni kita duk lekat, orang panggil tu, lah ni ada mazhab yang baru, orang panggil. Mazhab Facebook, mazhab IG, mazhab orang sing duk kecek dengan orang jauh. Kadang-kadang mak pok ada kakak saing-saing duk tepi tu. Tak ada kecek, tak ada suka nak tanya khabar mana. Gak. Tak ada suka nak royak gapa kepada dia. Tak. Tapi kepada orang panggil tu dunia Facebook hari ni, kita usaha nak sebar belakang dia tahu. Royak kata makan nasi situ, royak kata pergi sini, royak gitu. Tapi dengan kita ingat kepada orang yang jauh, yang kita tak biasa jumpa, tetapi adalah orang yang kita kasih seperti Nabi SAW, kita akan dapat syafaat dia pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allahumma inna, ya Allah, berilah kita salah satu orang daripada umat dia dapat syafaat dia pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di antara ciri lagi Nabi SAW, iaitu Allah Ta'ala telah royak. Kata Nabi ni telah ampun. Allah Ta'ala telah ampun segala kesalahan dia. Kesalahan dia, dosa dia, gapo yang Nabi SAW buat salah ni, Allah Ta'ala ampun bila. Di antaranya, dalil yang tunjuk kata Nabi SAW tidak ada dosa, ataupun dihapuskan dosa, ataupun dalam orang panggil mustalah, panggil ilmu akidah ni orang panggil al-ismah. Allah Ta'ala jaga. Maksum. Nabi ni maksum. Maksum. Nabi SAW maksum. Tidak ada dosa. Tidak ada kesalahan. Allah Ta'ala apa ngabih dah. Allah Ta'ala firman dalam Quran kata, Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله. Allah Ta'ala ampun dah. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Gapo yang Nabi belum daripada ni biasa buat salah, dan juga apa sahaja kesalahan selepas daripada ni, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Ampun dah. Allahu Akbar. Nabi SAW. Tapi lapis Nabi yang tidak ada kesalahan, lapis Nabi ni, hak biasa Allah Ta'ala apung dosa dia ni. Dia hidup pada mana dalam dunia? Ibadat dia kepada Allah Ta'ala pada mana? Kadang-kadang seperti Nabi yang tidak ada kesalahan, Allah Ta'ala jagakan dia, Allah Ta'ala apungkan dosa dia. Tapi kalau banding dengan kita yang penuh dengan dosa, kadang-kadang lemah kita, tak erat di segi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Aisyah riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun mayat pada waktu malam ini ni sehingga kaki dia ini tatafattara, ai tashaqqaqat, makna kata pecah. Bekak pecah. Setengah riwayat kata hatta tatawara qadama. Hak ni tatafattara qadama, pecah ataupun bekak macam-macam kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun semai malam. Kita hari ni bangun semai malam tu imam baca panjang sikit mengapek dah. Tak ada gapo lah sebenarnya kalau kita maya dengan tu imam yang baca panjang. Jangan kita orang panggil tu pergi mengapek apa tu imam baca panjang. Satunya kesalahannya, apa kita nak pergi pilih tempat baca mana? Yang keduanya, kalau kita suka nak baca, kita suka nak dengar imam ni, tapi dia baca panjang, tak apalah kalau tak erat, semaya duduk tak apa. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida. Semayalah dengan keadaan berdiri Nabi ayat. Kalau mu tak kuasa diri, duduk. Kalau tak kuasa duduk, nyengeng, tidur. Tu ada jalan keluar belakang dah. Habis tu tak sedar kira lah kata Allah, kita ni tak boleh nak berdiri. Kalau tak erat sungguh, jangan siapa kau jadi mudarat kepada orang lain. Biasa mana? Kadang-kadang kita duk menegur, kita biasa nak gubah orang tepi, kadang mudarat orang tepi juga. Nak tapis kita, nak igat, nak pegang kita tu. Habis tu duduk, tak ada apa.
Duduk dalam maya sunat, maya tarawih, maya qiyamul lail, tak ada gapo sikit abuk. Tak ada gapo sikit abuk, dan juga insya-Allah kita maya dengan tu imam yang dia baca panjang, kita pun boleh dapat pahala untuk dengar Quran banyak juga. Quran banyak dengar. Kadang-kadang kita nak baca Quran diri tak banyak kita baca Quran. Tapi satu malam ni kalaulah kita boleh maya jadi makmum kepada tu imam yang dia baca sejuh, kita boleh dengar Quran sejuh dah. Boleh lain, boleh hari kita tak dengar Quran semalam sejuh seperti ni, bulan Ramadan ni. Habis tu Nabi SAW maya ke sampai ke bekak kaki. Apa kaca duk maya sampai ke bekak kaki? Aisyah yang kata, "Hei Nabi, apa kaca duk buat sampai tahun ni, maya sampai ke bekak kaki? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Tu apa dah dosamu? Mung ni Allah Taala hapus habis dah dosa yang telah buat dan dosa yang akan datang. Hapus habis. Buat apa sampai ke maya sampai ke bekak kaki? Kalulah ada dosa tu, tak apa pula nak maya sampai ke bekak kaki ni, tak ada dosa dah. Kata kita ni kena maya lebih satu lagi. Lebih lagi lah. Nabi jawab kata bala mana? Aku tahu dah kata Allah Ta'ala pun dosaku, kesalahan aku. Tapi aku nak tunjuk seorang hamba yang sentiasa dan juga suka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Afala akuna abdan syakura. Tak boleh kau Aisyah, aku nak jadi hamba Allah Ta'ala yang syukur kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Katanya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia ta'liq mengenai dengan hadis ni bala mana dia kata. Al-Hafiz Ibn Hajar dia kata, bala mana, kita tengok sikit. Dia kata mengenai dengan hadis ni, dia kata bala mana. Hadis ni tunjuk kata, boleh kita nak guna tubuh badan kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, walaupun sehingga kita ni mudarat. Mengata, sampai ke sakit situ, sakit sini, dengan sebab ibadat, tak apa. Sebab Nabi buat contoh, boleh. Kalau kita pergi buat benda lain, habis sing benar bukan ibadat, tapi sampai ke mudarat, tak boleh. Tapi kalau ibadat, buat we mudarat, buat we gubah sakit apa, tak apa. Kerana Nabi buat gitu. Nabi SAW buat ibadat sampai ke mudarat tubuh badan dia, dengan hal keadaan dia tahu kata, belum daripada tu dia tahu kata Allah Ta'ala telah apung dah. Apatah lagi bagi orang yang telah tahu kata kita ni tak cerak kata apung, Tuhan apung dah dosa kita. Kita nak jadi ahli syurga ke kita nak jadi ahli neraka? Belum tentu lagi kita ni. Nabi ni cerak dah, dosa tak ada dah. Apabila dosa tak ada, cerak jadi ahli syurga. Kita ni tak cerak ni buat apa? Patut aula lah kita ini kena lebih berat ataupun lebih orang panggil tu rajin untuk beribadat kepada Allah Ta'ala lebih daripada Nabi yang maksum lagi. Habis itu Nabi SAW adalah seorang manusia yang orang panggil tak akmalul ahwal, ataupun orang yang tak biasa penat daripada ibadat. Tak biasa penat daripada ibadat, tak biasa letih daripada ibadat, tak biasa puas cemuh daripada ibadat. Habis itu Nabi SAW, biasa orang kata, waju'ilat qurratu aini fis salat. Nabi setiap kali semaya ni, rasa kau sejuk mata, kau sedap. Ya, kepada Bilal kata, ya Bilal, qomaklah arihna biha, kita nak rehat dengan semaya ni. Tapi kita ni hari ni semaya seolah kata pikuk bukit setiap bukit berat maya. Apa kita tak serupa dengan Nabi SAW. Habis tu Nabi SAW ni tak biasa puas daripada ibadat, tak biasa penat, walaupun tubuh badan dia sendiri tu orang panggil atau mudarat, sakit situ sini, tak uti. Kita sakit sikit, buat jadi headphone halus dah. Rena tak semaya, sakit perut. Rena tak semaya, sakit situ, sakit sini. Macam-macam headphone, orang panggil terjawab apa yang kita telah beri kepada kita sendiri. Itu, Nabi yang kata, Nabi SAW telah diampunkan kepada dia akan dosa-dosa dia. Allah Ta'ala firman lagi kata, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Allah Ta'ala kata, wa wada'na anka wizrak. Kira habis dah, mengata hapus habis dah. Wizrak, zambak dosamu, hai Muhammad. Tu apa habis dah. La ilaha illallah. Habis itu kembalilah kepada kita hari ini. Kita dosa banyak. Sedang pendengar penontonnya dikasih sekalian. Usahalah. Buat amalan mana-mana saja dalam bulan Ramadan ini banyak. Amalan yang jadi asbabul maghfirah. Sebab yang boleh kita nak dapat maghfirah. Qiyam pada waktu malam. Qiyam Lailatul Qadar. Puasa siang hari. Dalam semaya sendiri Ustaz Ramli. Dalam semaya, dalam orang kita kabunkan semaya ni, kita semaya. Misalnya kata kita keluar daripada rumah, nak pergi maya isya masjid, maya tarawih, sudah maya witir. Dalam masa ni, sejak dua ni,
Allah Ta'ala pun dosa banyak lah. Satunya, kita ambil asmaya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, summa salla raka'atin, ambil asmaya sepuluh asmaya Nabi, isbab, sempurna, dan juga asmaya 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa dosa? Masuk mari dari semaya pula, Nabi kata, as-salawatul khams kafaratul lima bainahunna. Ngorek sampai isya di antara tu hapung. Jalan pula. Jalan pula. Jalan tu pun satu kaki Allah Taala angkatkan darjah, hapuskan dosa. Allahu akbar. Dan juga dalam semaya sendiri tu imam kata amin. Kita kata amin tu pun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik juga. Idza amana al-imam, apabila tu imam yang kata amin, kita pun kata amin. Kerana masa tu malaikat kata amin juga. Dia amin dan juga kata dia sama dengan malaikat. Malaikat kata amin, dia sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim. Habis itu jangan kita malah kata amin lah. Terimam kena amin deras sikit. Makmum pun jangan malah nak amin. Malah buka mulut. Jangan malah muka mulut. Buat apa nak baca amin? Aku tak ada baca Fatihah lagi. Amin. Jangan kita luput lah al-maghfirah ke apa dalam hadis ni. Dan juga satu tempat lagi dalam semaya, Ustaz Ramli. Apabila takmir kata sami'allahu liman hamidah. Dan juga makmum kata apa? Rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd boleh. Rabbana lakal hamd boleh. Allahumma rabbana walakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Pak ni boleh-boleh belaka. Pia yang makmum mana yang kata rabbana walakal hamdu ghufira lahu. Dan juga perkataan dia itu sama dengan malaikat. Malaikat kata juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa dosa kita? Allahu Akbar. Tak ada arah dah. Amalan banyak yang Allah Ta'ala cedek untuk nak ampun dosa kita. Selepas daripada kita semaya, kita wirid. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berapa dah? 99. Akhir 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Hadis riwayat Muslim. Tuhan akan ampun dosa dia walaupun dosa kesalahan dia sama dengan buih yang berada di laut, di patah di laut. Allahu Akbar. Dan juga semaya apa? Semaya qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lah gapo lagi yang kita nak? Habis tu amalan, setiap amalan orang panggil hampir setiap amalan itu Allah Ta'ala cedek dah al-maghfirah, keampunan nak beri kepada kita. Habis itu kita khabarlah Allah Ta'ala kasih kepada kita. Allah Ta'ala tak biasa zalim kita. Kita sendirilah yang zalim kita sendiri. Allah Ta'ala tak biasa zalim kita. Kita tidak beriman, tidak berjuh dengan Allah Ta'ala. Kita mudarat kepada kita sendiri. Allah Ta'ala maimi. Orang panggil tu, dia kan top dia tak punah gapo Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ghani, tak ada masalah apa sikit abuk. Kalau hamba seluruh dunia ini kufur kepada dia pun, tak ada apa sikit abuk. Dan juga kita ni lah yang rugi sekali, yang tidak boleh dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga Allah Ta'ala, kena turut perintah Allah Ta'ala. Balah mana Allah Ta'ala nak bagi kita hidup dalam dunia ini. Kita serah kepada Ustaz Ramli pula. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi di sini iaitu seterusnya saning. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan anggota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Tuhan tak sebut mana, tak ada. Tuhan tak sebut anggota tangan, hidung, mata, telinga, tubuh ni yang tuju kepada Nabi yang dulu dak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa tempat dalam Al-Quran. Contohnya qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajhika, wajah kamu. Sebut anggota Nabi panggil dalam Al-Quran. Khususiat Nabi yang tu nak muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini iaitu Nabi kita selepas Nabi kita hijrah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kerana Madinah duduk di antara Makkah dan Baitul Maqdis. Nabi maya masa tu kepada Baitul Maqdis. Paling belakang kepada Kaabah. Nabi tak puas hati, tak sedap rasanya. Tak sedap nak paling belakang kepada Kaabah. Kerana Kaabah ni mulia, dia ni hebat lebih pada Baitul Maqdis lagi. Tak sedap maya. Walaupun masa tu belum yang ditukar kiblat lagi. Kalau Nabi kita duduk Mekah, Nabi kita boleh maya dua kiblat.
Kerana orang maya di depan Kaabah ni boleh pilih nak padat kat mana. Ya bulat setama kelis. Kita dek belah ni boleh. Dah, ya bulat. Ya bulat. Makna kata Nabi dek Mekah ni maya depan dia dua kiblat. Maya wi ada Kaabah depan betul dengan Baitul Maqdis dua kiblat. Apa lagi dek di Al-Madinah tak boleh buat lah. Ya suku. Padat muka dia ada Baitul Maqdis, paling belakang ku ada Mekah. Nabi tak sedap maya wasa tak sedap hati kan atau wasa tak kena jadi lagu tu. Selama sebelah hadis itu setahun 5 bulan. Ataupun kita bila bulan ni 17 bulan sebut dalam lafaz hadis. Lalu itulah Nabi tiap-tiap kali Nabi kita solat Nabi sudah maya dah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah kata kami dah tengok bahawa wajah kamu ni duk hitah-hitah naik ke langit bila kau wahyu nak turun untuk perintah tukar kiblat. Allahu akbar. Wajah Nabi ni, Nabi sebutkan dalam Al-Quran, wajah kamu duk paling tengok ke langit untuk tunggu wahyu turun, perintah tukar kiblat. Selama setahun 5 bulan. Allahu akbar. Nabi tidak lagu tu sudah maya, tengok muka ke langit bila kau itu wahyu untuk tukar kiblat pergi kepada Baitullahil Haram. Allahu akbar. Sebut wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fa innama yassarnahu bilisanika la'allam yatadhakkar. Sebut lidah Nabi pula. Allahu akbar. Tak ada Nabi lain yang sebut anggota tubuh dia dalam Al-Quran, tak ada. Sesungguhnya kami memudahkan kepada kamu iaitu Al-Quran bilisanika dengan lidah kamu wahai Muhammad. Nabi pergi baca Quran ni berapa orang yang masuk Islam dengan baca Quran saja tak nak kecek gapo hal. Banyak. Banyak orang kafir Quraisy dulu kecek dengan Nabi dah. Nabi kata, habis dia mun ayat, habis dah. Nabi mula baca Al-Quran saja. Masuk dalam hati mereka itu beriman selalu dah. Tak ada koyak, marilah kamu masuk Islam, marilah kamu beriman. Tak mereka kecek hari. Baca Quran saja ni atau bilik fa innama yassarnahu. Sungguhnya kami memudahkan ke atas lidah kamu wahai Muhammad la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka itu dapat peringatan. Dengar Quran ni jadi mudah, dengar Quran jadi faham. Kita ni baca lama tak faham. Nampak lagu mana kita ni. Allahu akbar. Itu orang kafir Quraisy. Orang yang tak ngaji Islam dulu orang. Dengar Quran getah hati beriman selalu dah. Kita ni yak kecil lagi dah ngapa? Alham ngapa budak lagi dah. Siapa sekarang ni tak reti lagi makna. Tak kena tanya surah Baqarah, tak kena tanya surah Al-Imran, tanya surah Al-Fatihah kita baca 17 kali sehari. Tak faham lagi makna sampai hari ni. Berapa hari nak masuk kubur dah. Allahu akbar kita ni kita. Itu anggota yang kedua Allah sebut lidah Nabi dalam Al-Quran. Dan seterusnya wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi. Allahu akbar. Mata Nabi pula. Mata Nabi ni. Wahai Muhammad, jangan kamu duk mata sinar terhadap apa itu hening wi kepada mereka itu akan perhiasan dunia. Tak nak sinar mata lah wahai Muhammad. Benda tu kerana benda tu adalah hiasan dunia sahaja. Linaftinahum fi, untuk kami nak cuba mereka itu sahaja. Lalu tu Nabi ni tengok dunia sebenarnya tepat orang berhenti untuk nak musafir. Sekadar tu je lah Nabi tengok. Kita pun kena tengok sepatu juga. Bukan tengok dunia yang tempat kekal kita abadi. Bukan lagu tu. Nabi tengok dunia ni sebenarnya tempat kita ni berhenti di salah buat sekadar tu ya. Nak pindah pula. Lalu tu lah. Saya kata jangan sinar mata sangat atas dunia ni. Sinar mata nak kata nak berlaku atas dunia ni. Nak berlaku, nak milik berlaku. Tak kena sekadar tu. Allahu akbar. Ni mata Nabi. Saya sebut lagi, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dua anggota sebut sini. Yang pertama, yadaka itu tangan Nabi. Unuqika, tekak kamu wahai Muhammad. Sebut anggota Nabi ni. Apakah maksud ayat ini surah Al-Isra? Wala taj'al yadaka maglulatan, jangan kamu jadi tangan kamu ni duk pegang tekak. Hak ni banding kepada orang yang kedekut terlajak orang ni. Allahu akbar. Kedekut sekadar mana? Kedekut sekadar kata tangan yang pegang tekak ni sampai tak lucu. Nak ambil barang nak dekat tak boleh.
Dekut telajak. Dekut telajak pun tak boleh. Bawah telajak tak boleh juga. Wala tabsutha kullal bas, jangan telajak kita tak boleh juga. Allah kata habis semua ni esok makan apa kita. Tak boleh juga, tak malak juga. We ada pertengahan ni, itu macam sekali. Allahu Akbar. Yang ayat lain lagi samalah dengan anggota yang kita sebut saning. Contohnya wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika, hati Nabi pula. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allahu Akbar. Di sini nak kita faham bahawa khususiyat Nabi ni tersebut anggota Nabi ni. Sebenarnya tak nak sebut tak apa. Nak muliakan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut tubuh Nabi, sebut anggota Nabi dalam Al-Quran. Sebenarnya cerita selalu boleh. Tak nak royak apa. Royak selalu boleh, nak perintah gapo, royak selalu boleh. Allahu Akbar. Tengok seterusnya. Hari ni kita rasa kata hebatlah, iaitu kita hebatlah sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum, iaitu Allah Subhanahu wa taala wi khasais ataupun keistimewaan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu muliakan sahabat Nabi lebih daripada segala manusia lain daripada para anbiya. Tak ada dah. Tak ada manusia yang mulia, yang hebat lepas al-anbiya kecuali sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi. Tak ada dah. Siapa lagi? Kita tak nak banding dengan ulama mana. Ulama mana pun, kalau nak banding dengan sahabat Nabi, tak ada orang yang lawan. Sebut kata nama sahabat, itu mulia dah. Sekarang nama sahabat pun mulia dah. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran, Tuhan sebut di sini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ. Nak sini. Sesungguhnya mereka yang orang dulu, orang mula, as-sabiqun, al-awwalun, orang mula-mula. Hadap dengan Nabi dah. Daripada al-muhajirin. Tuhan nak kecak wilayah lagi pun kata. Daripada golongan orang hak hijrah, muhajirin, al-ansar, orang terima Nabi di al-Madinah al-Munawwarah, walladzina tabauhum biihsan, dan orang yang ikut mereka dengan cara baik, radhiyallahu anhum, Tuhan dah redha kepada mereka itu. Siapa akan dapat keredaan Allah SWT? Sahabat Nabi. Orang dapat redha Tuhan, syurga cerak dah. Tuhan redha orang ni. Siapa lagi lebih mulia daripada orang yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita minta semua Tuhan, minta Tuhan redha kepada kita. Orang yang Tuhan redha, Tuhan puas hati, Tuhan percaya bang. Siapa tak saya lagi? Kalau Tuhan puas hati kepada kita, Tuhan redha kepada kita, tak ada jadi Tuhan ambil kita pun neraka dia, tak ada jadi. Allahu Akbar. La tu saya kata dak. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan kami cadar kepada mereka itu akan syurga yang mengalir bawahnya akan sungai-sungai. Khalidina fiha abada, halkat kekal dalamnya. Allahu Akbar. Zalikal fawzul azim. Demikian itulah kejayaan yang paling hebat sekali. Sahabat Nabi lah yang mulia sekali. Ini redha. Yang kedua, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulub fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allahu Akbar. Saat itu redha. Ayat di sini Allah dak ampun dosa kepada mereka itu. Allahu Akbar. Allah dah ampun dosa kepada sahabat Nabi, termasuknya al-muhajirin, termasuknya al-ansar. Kita nak kata gapo lagi dari mereka itu? Apabila satu hamba yang Tuhan sendiri menyaksi kata dah ampun dosa kepada mereka itu, gapo lagi kita nak tuduh kepada mereka itu? Tak ada lah kita. Kita tidak ada alasan nak tuduh kepada mereka itu kerana Tuhan dah ampun dosa dia dah. Kalau kita banding sekarang kak, kalau sang tak sini kata orang ni tak salah, tak nak tuduh lah kita. Habis dah. Setagi cengkong tak salah dah, habis dah kata.
Habis dah kesalahan dia. Sahabat Nabi tu hendak ampun dosa laqad taballah. Hendak ampun dosa kepada mereka itu. Allahu akbar. Lalu di sini satu ulama, iaitu ulama tafsir Imam Ibn Kathir. Dia makan cak sedap sini kata dak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dah redha kepada as-sabiqin al-awwalin, iaitu orang yang dahulu termasuknya al-muhajirin, al-ansar. Lepas tu dia kata, faya waila man sabbahum au abghada au sabba ba'dahum. Allahu akbar. Celakalah dia kata. Celakalah bagi orang yang tuduh kepada mereka itu, maki kepada mereka itu, atau benci kepada mereka itu. Boleh jadi kita ni hidup benci kepada orang yang Tuhan redha. Makna apa di sini? Kita hidup benci, hidup maki, hidup kata tak molek kepada orang yang Tuhan redha. Makna kata kita dah benci Tuhan juga. Allahu akbar. Kita tak berani ke atas dunia ni. Kalau kita dengar tak, raja puji satu orang ni, kita pergi maki orang ni, kita takut nak lagu tu atas dunia. Tak dunia. Ni banding antara manusia dengan manusia ni. Kalau raja akik orang ni, akik puji orang ni, kita pergi maki orang ni. Esok legak kan ni. Ya, esok legak dah. Mak kata kita pergi maki orang yang raja puji. Hak ni Tuhan dah puji kepada mereka itu, dah ampun dosa kepada mereka itu, kita gitu dah. Allahu akbar. Lalu tu Imam Ibn Katsir kata celakalah. Celakalah kepada orang yang hidup tuduh, hidup maki, hidup kata kepada orang yang Tuhan dah redha, kepada orang yang Tuhan dah ampun dosa kepada mereka itu. Allahu akbar. Dengar perkataan dia masa kuat dengan perkataan dia ni. Boleh jadi ke dia kata kita ni hidup benci orang Tuhan redha. Tak agak sungguh. Apa tak pergi benci orang yang Tuhan kata la'ana orang Tuhan laknat kepada mereka itu. Pergi benci dia baru sepatut kalau Tuhan benci kepada mereka itu. Kita pergi benci orang yang Tuhan kasih. Kita tak jauh orang ni. Ada. Makna kata kita ni benci kepada Tuhan juga. Allahu akbar. Tengok beberapa hadis terhadap kelebihan sahabat di sini. Nak tunjuk kata khususiat sahabat Nabi ni. Daripada Abdullah bin Umar dia kata la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala maqamu ahadin sa'atan khairum min amali ahadikum umrah. Allahu akbar. Jangan kamu tuduh dia kata. Jangan kamu tuduh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata nascaya diri mereka itu buat ibadat satu masa sahaja. Lebih baik daripada kamu buat amal sepanjang umur kamu. Nak banding lagu kita dengan sahabat ni. Kita nak banding amalan kita ni sepanjang umur kita. Sekadar sahabat bangun maya sekali ya. Lebih baik lagi. Ada hak gapo nak tuduh dia. Tak ada kita ni. Ni nak banding nak kata kita ni nak pegur di antara sahabat ni. Tak ada gapo nak pegur dah tu. Tak ada nak tanya tak boleh. Nak pegur tak boleh. Sepanjang umur ni panjang. Sepanjang umur naik 10 tahun, 50 tahun. Nak pegurnya sekarang kata sekali semaya, sekali bangun buat ibadat mereka itu, nak pegur tak boleh dah. Pada hak gapo lagi tadi nak maki, nak marah, nak benci kepada mereka itu. Allahu akbar. Lalu Nabi kata dalam satu hadis, min asyaddi ummati li hubba nasun yakununa ba'di yawuddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Orang yang paling kasih sekali kepada aku, Nabi kata, dari golongan umatku ni, orang yang nak mari lepasku, iaitu orang tak ada dengan Nabi, bukan sahabat. Hak ni orang tak ada dah. Tahun ni tengok lagu mana? Yawuddu ahadum, mereka itu ingin sekadar mana? Ingin jikalau boleh tengok aku dengan guna nyawa keluarga dia, keluarga anak dia. Allahu akbar. Jangan nak bela nyawa keluarga dia, nyawa anak dia demi untuk tengok wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang belakang Nabi dah. Bagaimana ke orang yang hidup dengan Nabi dinamakan as-sahabah. Allahu akbar.
Nabi kata satu hadis lagi, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba ma balagha muddi ahadin wala nasifah. Jangan kamu tuduh, maki, kata tak molek kepada sahabatku. Nabi kecek diri ni. Saling perkataan Abdullah bin Umar, Nabi kecek diri. La tasubbu ashabi. Jangan kamu tuduh, jangan kamu maki, jangan kamu kecek tak molek terhadap sahabatku. Nabi kata, jikalau fak kamu ni sedekah mah, belanja mah sama besar dengan bukit Uhud. Mah besar bukit pia kuasa kita ni. Nak setakat besar bola tak boleh kita ni. Nak besar cekak langit tak boleh. Mah mana mah? Harga mah. Nabi Bani kata nak, jikalau fak kamu boleh sedekah jalan Allah SWT dengan mah besar bukit Uhud, tak sama dengan mereka itu sedekah walaupun cekak ya. Allah Akbar. Nak bandingkan amalan kita dengan mereka itu. Tidak ada hak kita nak kecek tak molek, kecek hak tak baik terhadap mereka itu. Kerana mereka itu dah redha, tiada apa rasa kepada mereka. Ini adalah khusus Nabi yang terbaik kepada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bagi khusus lagi Nabi kita ni sebagai mengajar kepada Nabi kita ni sehingga berlaku kiamat. We tahu berlaku. Tuhan we tahu kepada Nabi kita ni sehingga berlaku kiamat. Termasuk ilmu gaib yang Tuhan bagi Nabi, hak we tahu. Bukan semua dah. Namun silap faham dengar. Nabi kita ni bukan tahu semua benda gaib dah. Kerana benda gaib ni khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tahu apa yang Tuhan bagi kepada Nabi tahu saja. Tapi banyak ada orang lain. Lalu tu Nabi kita ni boleh kecek terhadap perkara yang tak berlaku masa dia, berlaku lepas dia mati, dan hak tak berlaku lagi pun banyak lagi. Lalu tu hak Nabi sebut ni berlaku lepas Nabi, hak berlaku dah. Ataupun sedang berlaku sekarang pun ada juga. Atau perkara yang tak berlaku lagi, banyak lagi yang Nabi sebut perkara gaib banyak. Tak saya boleh kecek lagu ni. Sebut satu hadis di sini. Daripada Huzaifah dia kata tak, satu kali Nabi naik khutbah, bangun di khutbah. Khutbah Nabi ni tak mesti khutbah Jumaat. Khutbah ni bangun di kecek perasai tak. Nabi kecek satu kali kata, ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ati illa zakarahu. Nama nak kecek pada hari itu tak, tidak ada gapo pun yang manfaat kepada umat dia kecuali sebut belaka. Sampai kiamat Nabi sebut. 1, 2, 3. Illa kecuali Zaifah kata zakarahu illa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tapi setengah orang tahu, ada orang tahu. Setengah orang hak tak tahu pun ada juga. Kan setengah orang dengar lupa pun ada, dengar tak faham pun ada. Ada. Nabi sebut belaka dah. Allahu Akbar. Ini nak ayat kata khusus Nabi kita ni Tuhan wi kata dia tahu ilmu sehingga berlaku kiamat. Lalu tersebut di sini beberapa perkara yang Nabi kita tak tahu secara hak jadi gaib sungguh. Tak tahu sungguh ni. Disebutkan yang pertamanya 5 perkara dalam surah Al-Luqman, iaitu innallaha 'indahu ilmus saah. Sesungguhnya bagi Allah itu ilmu sakut dengan hari kiamat bila nak berlaku. Nabi tak tahu cerak dah ni. Tapi Nabi kaya alamat dia. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Bila hujan turun mana? Nabi tak tahu juga. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Tuhan tahu apa yang ada dalam rahim orang tina tu. Nabi tak tahu juga. Nak ada tina, nak ada yata, rupa lagu nak hidup tak hidup. Tak siapa tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wada. Dan kamu tak tahu tak esok mu nak buat gapo. Tak tahu juga. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu juga di manakah kamu nak mati. Tak tahu. Allahu Akbar. Dan termasuk juga yang Nabi tak tahu, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iaitu roh. Ada orang kita tanya Nabi, bagaimanakah roh? Nabi senyap lama.
Saya tengok ayat Quran iaitu wa yasalunaka 'anir ruh, mereka tu bertanya kamu tentang ruh. Bagaimana kau rupa ruh? Kita tahu, kita dengar, kita mengaji, roh ada tubuh kita, tubuh roh kita mati. Siapa boleh tengok roh? Tak siapa boleh tengok roh, tak apa. Rupa lagu mana? Tak tahu. Kita ada gambar dalam goye deh. Gambar dalam goye, tubuh sebagai angin tubuh paksa lah. Bukan lagu tu. Hak tu ni gambar ke. Ataupun orang khayal saja tu. Bukan rupa lagu tu. Tapi khayal dia tu bahaya bawah boleh kita mati naik sepengah asak ke apa. Bukan lagu tu. Dah bukan roh. Bukan roh lagu tu. Roh ada nyawa, roh hidup, roh. Sang Nabi tak tahu tak rupa lagu mana. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara kita sebut di sini iaitu khususiyat ataupun khasa'is yang Tuhan bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita akan sambung lagi pada Ustaz Mukhlis. Dipersilakan. Ya, sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kita akan khotel lah dengan istimewa yang terakhir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Taala beri satu telaga kepada Nabi kita. Allah Subhanahu Wa Taala beri satu telaga yang ada air lah. Telaga ni ada air lah biasanya, boleh minum kita pada hari kiamat. Beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada besok Allah Taala beri kepada nabi yang lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu surah dan juga letakkan nama telaga itu akan satu surah di dalam Al-Quran. Satu kali Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat, hadis cerita yang dicerita oleh Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Nabi duduk di kalangan sahabat. Satu detik, satu masa, Nabi orang panggil kata tengok kepada bawah lah. Sehingga satu masa selepas daripada tengok kepada bawah, dia akik kepala naik, duduk. Akik kepala naik serta dengan wajah muka yang suka senyum. Sahabat tengok kepada dia, dia juga tanya kepada Nabi, ma adhaka ya Rasulullah. Apa benar yang awakmu suka senyum macam ni ya Rasulullah? Nabi dia kata, unzilat alayya anifan suratun. Tadi aku duk cakap, ada satu surah turun kepada aku. Ada satu surah yang turun kepada aku. Saatnya. Anifan saatnya. Ya, ke masa duk dengung hak ni lah. Nabi baca surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku telah beri kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Semayalah kamu kepada Tuhan kamu dan juga sembelihlah. Nabi tanya kepada sahabat kata, atadruna mal kautsar? Kamu kenal dak gapo Kautsar? Kenal dak? Boleh jadi kata tu turun ya surah inna a'tainakal kautsar, tapi kalimah al-kautsar sahabat tak tahu lagi, boleh jadi kata gapo benar. Kamu tahu tak gapo al-kautsar? Benar gapo? Sahabat ni jawab juh sekali seperti biasa dia jawab tu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tuhan dan juga rasul dia lah yang paling tahu tu. Nabi ya. Dia adalah nahrun, satu sungai. Ada air. Wa'adanihi rabbi, yang Allah Ta'ala telah berjanji kepada aku. Dan juga dari itu dia adalah kebaikan yang banyak. Pada hari kiamat, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku akan mari cari aku dan juga pakat mari minum di telaga Al-Kautsar, sungai ni. Sungai inilah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Isra' Mi'raj, Nabi SAW lalu di orang panggil kata dalam syurga. Dalam Malai Isra' Mi'raj. Sehingga buti dijumpa satu sungai yang duduk tepi dua belah Nabi SAW. Qibabud Durri. Maknanya apa Qibabud Durri ni? Iaitu kemah. Ada kemah. Dan juga kemah itu tu buat daripada lu'lu' al-azimah. Al-lu'lu'ah al-azimah. Haimuk. Al-mujawwaf. Qultu ma hadha Jibril. Nabi tanya, Jibril, gapo ni? Sungai gapo ni? Apa sing ada kemah, ada panggil lu'lu' ni. Hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuka. Inilah telaga sungai Kautsar yang Allah Taala akan beri, yang Allah Taala telah beri kepada Muhammad. Allah telah beri kepada Nabi SAW. Satu cerita lagi, Al-Imam At-Tirmidzi sama juga Nabi jalan lagi jumpa.
Tapi riwayat ni selepas daripada Jibril riwayat kata ini adalah telaga yang Allah Ta'ala beri kepada Muhammad. Nabi ambil tangan gitar. Daraba ala tinihi gitar. Gitar di tanah dia, di apa orang panggil, di telaga dia orang panggil apa? Orang panggil gotu boleh hadir dah. Lumpur dia, biar belaga tu. Gitar. Fastakhraja miskan tu bau mis yang bau sedap. Yang Allah Ta'ala akan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Nabi akan duk nanti di telaga dia pada hari kiamat. Nanti kita untuk nak pergi jumpa dengan dia, unda juga boleh salam, boleh berdakat, boleh bercakap, boleh minum daripada air telaga dia. Nabi jaga telaga ni supaya dengan seorang lelaki yang jaga telaga dia tak sewi utar orang lain boleh mari minum. Telaga ini utar dia saja ya. Supaya juga kalau umat lain mari pada hari kiamat, Nabi hamak. Umat Nabi Nuh mari hamak. Umat Nabi ni mari hamak. Umat Nabi Nuh hamak. Tapi apabila datangnya umat dia, Nabi cek. Min atharil wudu' ghirran muhajjalin min athar. Nabi cek. Nabi kata ini umatku mari. Hak boleh mari. Boleh minum daripada dalam Nabi. Hak biasanya kena sekat pun ada juga. Malaikat sekat tak saya jumpa dengan Nabi. Bahkan mereka adalah umat Nabi. Nabi tanya kata sekat apa? Hei malaikat. Itu umatku, hum ashabi. Mereka jawab kata, mu tak tahu Muhammad kata, "Fak dia buat gapo atik selepas daripada mu mati tu? Madza ahdathu ba'daka?" Tak tahu. Orang panggil tu reka benda-benda yang benar, orang panggil tu benda yang buruk, benda yang jahat, benda yang tidak sama dengan sunnah yang kamu telah buat. Tak patut mereka boleh jumpa, boleh minum daripada air telagamu pada hari ini. Hei Muhammad. Menangis tiak Nabi SAW. Cerita yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Itulah senang pendengar pada hari ini insya-Allah. Kalau kita ada peluang minggu depan kita akan sambung. Boleh jadi kita akan sambung bab yang terakhir mengenai dengan khasais kita sebagai umat Nabi SAW. Ciri istimewa kita selaku umat Nabi SAW untuk kita nak tambah kebanggaan kita. Kita bangga kata kita ni umat Nabi. Kita kena muju, kita kena mesra, kita kena kena muju serta dengan syukur kepada Allah Ta'ala dengan kita kena buat ibadat. Wisupa dengan Nabi. Wisupa dengan aidau kita Nabi SAW. Jangan duk turut orang lain selain daripada Nabi SAW. Apa kena turut Nabi? Kita tahu belakang. Nabi hak boleh japa benda yang Allah Ta'ala kepada dia tu. Bahkan setengah benar itu yang Allah Ta'ala kepada Nabi itu, siapa boleh kepada kita juga pada hari kiamat. Itulah kita pada hari ini. Kita ucapkan dan juga berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ibadatina wa kull a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman sama wa qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tiq riqabana minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan